kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharap bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh. Jangan bersekutu dalam ibadat kepada Tuhannya dengan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Sahibul fadilah, pengurusi majlis yang berusaha, pengurusi Masjid Abdullah Fahim, barisan jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tutuk imam, tutuk guru, para alim ulama, datuk-datuk, datin-datin, orang-orang besar kawasan ini, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tak lupa pada anak-anak yang saya kasihi sekalian. Tazkirah ringkas saya pada kali ini adalah untuk kita menekuni sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Ummu Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyatakan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam setiap kali sembahyang subuh dan selesai daripada membaca tahiyat, dan sebelum memberi salam, baginda sallallahu alaihi wasallam selalu membaca satu doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, telah diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, tak lupa Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman, dan juga Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf. Hadis ini memberi maksud kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dengan tiga doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepada kamu supaya kamu kurniakan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiba, rizki yang baik. Dan yang terakhir, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Tuan-tuan bayangkan, selepas daripada kita bangun, sebahagian daripada kita bertahajud, berqiyamul lail, dan juga melaksanakan istighfar sebelum fajar menyingsing, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sahaja tidur pada waktu malam, dan apabila fajar hampir menyingsing, mulut mereka tak lekan daripada menyebut astaghfirullahalazim. Cumanya dalam beberapa riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar dengan menyebut Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Satu riwayat, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Dua-dua ini masyhur, dan riwayat ini lebih kuat berbanding dengan kita hanya menyebut astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kemudian apabila kita dapat salat subuh, salat subuh ini apabila kita boleh sembahyang awal waktu, kita boleh sembahyang di masjid atau kita sembahyang berjemaah, maka sebenarnya kita berada pada kedudukan yang baik.
Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha jama'atan fa innahu fi zimmatillah," atau kama qala. Siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjemaah, maka dia berada dalam lindungan jaminan Allah. Pernah dikatakan kepada Sayyiduna Abdullah ibn Umar, diberi kepadanya pedang oleh Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi, seorang gubernur yang zalim, supaya memancung leher seorang lelaki. Makanya Abdullah bin Umar mengambil pedang tersebut, kemudian membukanya dan bertanya kepada lelaki tersebut, "Adakah kamu tadi sembahyang subuh berjemaah?" Dia jawab, "Ya." Lalu dia sarungkan semula pedangnya dan berkata, "Aku tidak mahu menceroboh apa yang Allah jamin berdasarkan hadis yang kami nyatakan tadi." Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dalam salat subuh ini kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengajar kepada kita doa. Dalam mazhab kita Syafi'i, kita ada doa kunut. Maka di situ pun makna yang cukup besar. Kita mohon kepada Tuhan hidayah. Allahumma hdini fi man hadait. Kita mohon afiat, wa afini fi man afait. Kita mohon Tuhan jaga, kuasakan kita, wa tawallani fi man tawallait. Bahkan kita mohon kepada Tuhan supaya Allah beri kepada kita keselamatan daripada takdir dan qada jahat atau keputusan yang tak baik. Wa qini syarra ma qadai. Kita minta kepada Allah supaya Allah berkat dengan apa yang dikurniakan kepada kita. Wa barik li fi ma atai. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di ujung sembahyang subuh ini selepas tahiyat, Nabi ajar kepada kita doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepada kamu ilmu yang bermanfaat. Pagi-pagi lagi celak mata solat, nombor satu minta ilmu yang bermanfaat. Apakah makna ilmu yang bermanfaat? Ilmu bermanfaat ini adalah ilmu yang memberi kemanfaatan pada kita sama ada dunia atau akhirat. Ilmu yang bermanfaat dengan makna kita dapat mengesahkan akidah kita dan membetulkan akidah kita, pegangan kita. Ilmu yang bermanfaat menyebabkan ibadat-ibadat kita sah mengikut neraca syarak. Ilmu yang bermanfaat menyebabkan segala ibadat kita itu menepati piawaian yang dikehendaki. Ilmu yang bermanfaat, cara kita bermuamalah, berjual beli, berkehidupan, berinteraksi sesama manusia benar-benar menepati apa yang Allah ajar. Ilmu yang bermanfaat menyebabkan keluarga atau rumah tangga kita berjalan mengikut selari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak kelebihan ilmu yang bermanfaat. Sayang sama kadang-kadang banyak juga ilmu yang mengarut, yang tak baik, iaitu ilmu yang tidak beri manfaat. Contohnya ilmu sihir, ilmu tilik nasib, ilmu nombor, ilmu apa-apa, nujum, semua ilmu perkara ni pembaziran. Ilmu yang membawa kepada maksiat, perkara ni tak. Sebab itu dalam sebuah hadis digabungkan dua perkara, iaitu supaya berdoa kepada Allah supaya Allah beri kepada kita ilmu yang bermanfaat, saat yang sama supaya kita berlindung dengan Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Dalam sebuah hadis lain Rasulullah SAW bersabda, salullaha ilman nafi'ah, hendaklah kamu mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ta'awwazu billah min ilmin la yanfa',
Kamu hendaklah berlindung dengan Allah daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat adalah ilmu yang membawa kepada kita ketakwaan kepada Allah. Ilmu yang membawa kepada kita kedekatan kita dengan Allah. Ilmu yang membawa kita merasa jinak kepada Allah. Ilmu yang menyebabkan kehidupan kita akan ada matlamat, hadaf, objektif, tujuan untuk hari akhirat kita. Bukan sekadar dunia semata-mata, tapi bahawa jatuh bangun kita, duduk bangun kita, akhirnya kita sama ada ke syurga, alhamdulillah, atau sebaliknya, wal-iyazabillahi min zalik. Ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang amat penting, yang kita disuruh untuk kita belajar. Kerana dalam Islam, belajar ni dia tidak ada masa, dia tidak ada tempoh, dia tidak ada terhad. Dia tak boleh kata dia belajar ni sekadar 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tapi belajar ni bersifat selama-lamanya. Membaca sejarah salafus salih, begitu juga Rasulullah SAW utamanya menggalakkan kita untuk kita belajar. Jadi bila kita mari ke sini, contohnya ke masjid ni, kita mengharapkan kita dapat berdasarkan kepada sebuah hadis. Sabda Rasulullah SAW di tengah hadis tersebut menyebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuntut secangkir ilmu, Allah mudah baginya jalan ke syurga. Ini besarnya kelebihan belajar. Bahkan belajar ini juga membawa kepada kita banyak perkara yang kita nyangkakan itu baik, tapi sebenarnya dengan sebab kita belajar, banyak lagi yang lebih baik, yang lebih utama, yang boleh kita tingkatkan. Itulah ilmu. Kerana itu mereka sentiasa mendalami ilmu, mengaji ilmu, memahami ilmu. Bila ilmu dikuasai, bila ilmu dimiliki, maka banyak perkara yang manfaat, yang berfaedah dia boleh. Sekurang-kurangnya ditunjuk orang, dia dapat pahala. Dia ajak orang, dia dapat pahala. Dia membawa kepada seseorang itu mendapat hidayatullah. Sebenarnya cara itu jauh lebih baik daripada sekau merah, atau lebih baik daripada dunia dan seisinya. La yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Humrin na'am ni sebahagian ulama menafsirkan, kalau unta merah ni, kalau kita lah kereta kat Mercedes lah, hak molek-molek, maknanya barang binatang yang mahal. Satu istilah yang cukup hebat. Jadi tuan-tuan, ilmu bermanfaat penting. Kita selalu kena minta. Kadang-kadang kita perhati tuan-tuan, banyak dalam hidup kita, bila mana kita terlupa tekad mempelajari ilmu, ada tak orang cakap, kenapalah aku baru tahu. Masa tu usianya 45 tahun dah, ataupun 50 tahun dah, dan boleh jadi 60 tahun dah. Allah. Tapi kederaknya tak ada dah masa tu, lemahnya tak ada dah, baru dia rasa sesal dan kesal. Seorang lelaki kerjanya baik, taklah hebat sangat, tapi bukan kurang. Allah bagi dia cukup makan, hidup okey, Masya Allah. Sampai umur 60, adalah kawan dia, mak ni ajak dia, Syekh, jom kita pergi Mekah sekali. Dah pencen dah, dia pun pergilah. Pergi ke Mekah, dengarlah ustaz mengajar fadilat buat umrah, fadilat mayang di Masjidil Haram, fadilat duduk di Raudah, fadilat giang, fadilat Allah, fadilat melakukan umrah di bulan Ramadan sama seperti haji bersama Rasulullah. Allah, dia tengok. Akhirnya sudah dengar ni, tengok pula, tanya pula hadis sahih kedok begini-begini, disebut satu-satu. Akhirnya orang ni kata apa? Dia duduk tepi dinding, dia menangis.
Dia akan kata, kenapalah peluang ni, pengetahuan ni aku baru tahu. Kalau aku tahu lama hari tu, aku telah buat lama dah. Tapi apakan daya? Tapi mujur tahu daripada tak tahu. Cuma kalau dia tengok anak muda umur 25 dah dapat dah, dengan cara momentum akhiratnya, dunianya gini, dia akan rasa Allah. Tuan-tuan, dunia kaya setara mana pun, hebat setara mana pun, boleh bangga sekali. Tapi tak ada lebih pada tu. Tapi kita akan kesal bila mana kita kurang akhirat, kita akan rasa kesal. Ini pentingnya. Kenapa? Kerana ilmu. Dengan sebab ilmu itu lain keadaannya. Sebab itu mereka zaman dulu saya sebut ni, mereka belajar betul-betul. Mereka talaki. Sebab itu Syekh kepada Imam Malik, Ayyub As-Sakhtiyani Abu Tamimah, alim sah. Dia juga perawi hadis dalam Sahih Bukhari. Orang Madinah, dikatakan kepadanya, wahai Abu Tamimah, kalau takdirkan Allah ambil nyawamu, apa benda kamu nak buat ketika itu? Jawabnya, aku mahu belajar ilmu. Sebab dia tahu nilai belajar ilmu itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ambil peluang sementelahan ilmu yang bermanfaat. Ambil ilmu. Kadang-kadang kita rasa perkara itu remeh, tapi mungkin dengan izin Allah kita dapat ilmu-ilmu baru. Bila kita dapat ilmu baru, kita amalkan pula, sebenarnya kita jauh ke depan. Pagi-pagi awal-awal lagi kita kena ada ilmu. Kita minta dengan Tuhan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Belajar ilmu. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang yang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu? Seorang khalifah membawa dua puteranya pergi ke kota suci ke kota suci Makkahul Mukarramah. Sampai di sana, khalifah berkata kepada Gubernur Mekah, siapa di kalangan orang-orang Mekah yang masih ada ni, yang pernah hidup zaman Nabi? Kalau tak sempat pun, yang hidup zaman sahabat, yang pernah tengok sahabat Nabi. Lalu Gubernur kata ada seorang yang suhu alim hebat. Beliau ialah Atta ibn Abi Rabah. Atta bin Abi Rabah digelar sebagai Sayyidu Fuqaha Hijaz, penghulu ahli fiqh di Hijaz, di semenanjung tanah Arab. Dia dikatakan orang yang paling alim di zamannya berkenaan dengan nusuk atau ibadat haji. Sementelahan dia duduk Mekah pula. Dan dia juga belajar dengan Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma dan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Bila ditanya, maka ditunjuk bahawa dia sedang sembahyang di belakang makam Ibrahim. Khalifah dengan dua puteranya pergi. Kawan ni sudah semayang, terus semayang. Semayang sunat banyak. Dan orang tak berani tegur, orang tengok je. Sudah dia semayang, dia bangkit, terus dia berlalu. Dia punya izzah, dia punya kemuliaan, dia punya gah dia. Terkedu khalifah, kelu semua. Lalu khalifah beri satu nasihat yang amat berguna kepada kedua puteranya. Kata khalifah, ya bunayya, la taniya an talabil ilmi, fa inna la nansa zullana baina yadayil abdil aswadil ajda'. Wahai kedua puteraku, janganlah kamu letih, lemah, lesu daripada menuntut ilmu. Kerana sesungguhnya
kita tidak akan lupa betapa hinanya kita di hadapan bekas seorang hamba berwarna kulit hitam, rambutnya seperti rambut melekit-lekit, seperti negro. Kerana Atta ini bekas hamba, tapi Allah angkat kedudukannya kerana dia ilmu. Allah sebut yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah pasti mengangkat golongan yang beriman di kalangan kamu, dan mereka yang dikurniakan ilmu akan beberapa darjat. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma telah menyebut, ma baina darajataini, di antara dua darjat ibarat seperti perjalanan 500 tahun perjalanan. Khamsimiati 500 tahun perjalanan. Maknanya beza jarak antara orang ni dengan mereka ni jauh sangat. Itulah ilmu, tuan-tuan. Kerana itu mereka amat loba ilmu. Mereka kaji betul-betul, mereka belajar betul-betul, sehingga kalau kita tengok hasil daripada itu, mereka telah bentuk masyarakat, dan masyarakat menjadi baik, masyarakat menjadi stabil, aman, berakhlak, beradab, dan akhirnya lahirlah sebuah kehidupan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan mendapat keampunan Tuhan. Kenapa? Kerana jiwa-jiwa macam ni. Penyebab utamanya adalah ilmu. Mereka hadir halaqah ilmu, mereka belajar ilmu, mereka mengajar ilmu, mereka menuntut ilmu. Lebih penting daripada itu, mereka mewariskan daripada ilmu rasaan takut kepada Allah, dan mereka beramal dengan ilmu. Inilah orang yang sebaik-baiknya. Kerana itu, awal-awal pagi kita mohon kepada Allah supaya Allah kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kedua, kita mohon kepada Allah wa rizqan tayyiba, rizki yang baik. Rizki yang baik. Orang tanya, apa makna rizki? Kalimah rizki ini adalah sifatnya umum. Kalimah rizki ini adalah sifatnya umum. Sama ada baik atau tak baik, itu rizki. Waliyazubillah, orang tak baik, dia dapat duit cara tak baik, rizki. Tapi rizki haram lah. Orang yang baik, dia dapat rizki yang baik, rizki. Rizki ni umum. Dan rizki ni dia bukan perkara yang kita kata hanya duit dan harta. Tapi hatta kita dapat petunjuk ilahi. Allah jelaskan pada kita hak mana benar itu sehingga nampak kebenaran, hak mana batil itu sehingga nampak kebatilan. Hak mana benar itu dia dapat ikut, hak mana batil itu dia dapat jauh. Itu pun rezeki. Dalam sebuah hadis Nabi ajar kita doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjuklah kami kebenaran itu sebagai kebenaran, dan rizkilah pada kami untuk kami ikut. Tunjuklah kami kebatilan itu sebagai kebatilan, dan rizkikanlah kepada kami untuk kami jarakkan daripadanya. Ini rizki. Artinya rizki ini bukan satu. Bukan macam kita jangkakan dan kita sangkakan satu. Tidak. Rizki ini umum.
Itu makna rezeki. Para ulama bahas pula apa beza antara rezeki dengan nikmat. Rezeki dengan nikmat, nikmat ni biasanya hak baik-baik. Yang kita dapat hak baik-baik itu nikmat. Rezeki ni tak semestinya macam tu. Rezeki ni walaupun kita nampak kita usaha, tapi membaca hadis kita juga faham ia adalah ketentuan Tuhan. Dia rezeki ni bukan salah alamat, tak salah alamat. Bukan itu semata-mata. Tapi rezeki ni adalah yang mana kita lemah untuk memikirkannya dan menjangkakannya. Saya beri contoh mudah lah. Saya tinggal di Negeri Sembilan. Semalam Negeri Sembilan, pagi tadi Negeri Sembilan lagi. Naik kapal terbang, barulah sapa daripada ke Penang. Sampai ke Penang, fikir nak makan apa. Sahabat kata makan roti canai dia. Saya pun mikir ada satu makanan rasa tak rajin makan, lama dah. Apa dia? Tosi. Makan tosi. Tiba-tiba satu kedai nak makan kedai ni, makan kedai ni. Itu rezeki. Kita tengok macam mana dipertemukan dengan cara pelik yang amat sangat. Seorang ulama besar bernama Syekh Ali Tantawi, sastrawan adib terkenal di Syam, Syria. Tinggal di kota suci Mekah, mati di situ. Alim orangnya. Dia pernah cerita, dia kata ada seorang Mesir bekerja di Mesir, salah seorang pegawai kerajaan utama. Cerita ni tahun 1950-an atau 60-an. Kemudian dia ini telah ditaklifkan oleh kerajaan Mesir untuk pergi ke Moskow, Rusia, bertujuan untuk ada perbincangan dengan pihak sana. Maka dia pun macam kita lah zaman tu, mikir bak makan, bak minum, capur pula dengar kata negara masa tu komedi, macam-macam lah. Dia mikir. Bini dia ni kerana nak pergi ni telah beli 2 ekor ayam. 2 ekor ayam. Ayam tu dipanggang, dimasak, digini, dikukuh apa, buat cara dia lah, cara dia. Buat betul-betul anggar-anggar boleh tahan lah 4 hari 5 hari tu. Kalau makan seekor tu 2 hari, boleh 4 hari. Jadi sudah buku comel ni, letaklah makanan tu. Tok lelaki pun bawa lah makanan. Bawa ke mana? Bawa ke Moskow. Naik kapal terbang sampai di Moskow sebab takut tak ada makanan halal. Takut masa tu. Faham lah. Sampai di Moskow, siap-siap semua masuk hotel, duduk. Sudah makan ni ada ni, okey lagi. Nampak ada makanan halal sikit, simpan sekejap. Tak ada berapa lama, datang satu telefon daripada keluarga, daripada kerajaan mereka. Kata meeting dibatalkan, settle semua. Jadi awak balik lah. Kata orang kalau patut duduk 8 hari, 2 hari balik dah. Dia pun nak balik. Nak balik, belilah barang-barang sikit ataupun ni bawa ni. Turun di hotel, tengok. Tiba-tiba dia tengok 2 orang perempuan. Seorang perempuan dengan anak begitulah, Muslimah. Di mana? Moskow. Tengok ni dalam keadaan yang menangis kat dia. Kata apa? Saya lapar. Saya tak ada makanan. Tolonglah saya. Lalu dia ambil ayam dia 2 ekor tu, dia bagi. Dia balik. Ayam daripada mana? Mesir.
Tukang masak bini dia. Tujuan untuk masak bawa bekal. Siapa akan makan? Laki dia. Tengok tiba-tiba orang Moskow tak tahu kala orang mana mari. Itulah rezeki pelik. Rezeki ni memang pelik. Kita kaji memang pelik, tak sempat. Rezeki. Sebab itu kita kena minta dengan Tuhan. Rezeki ni bukan minta dengan orang, minta dengan Tuhan. Dalam nas hadis ni kita minta. Cuma Nabi ajar bila minta rezeki, biar rezeki yang halal. Warizqan tayyibah. Bila sebut tayyib ni menepati dengan firman Allah, kulu mimma razaqnakum tayyibah. Makanlah daripada apa yang kami kurniakan kepada kamu hak baik-baik. Sebahagian ulama menafsirkan tayyibah baik ni ada dua. Pertama, halal dari segi ingredientnya. Kedua, memang baik, sesuai dengan diri kita, dengan tubuh kita, yang menasabah untuk kita terus kehidupan. Boleh jadi kita dengan Arab tak sama. Arab pada roti je. Kita macam-macam mana pun nak nasi kandak ke. Contoh. Orang lain pula nak macam-macam. Rezeki yang baik ini, mungkin orang akan tanya, benar ke kaedah menyebut rezeki secepat tak akan jadi segantang? Benar ke tidak? Jawab dia benar dan juga tidak benar. Benar jika sekiranya sudah berlaku dalam qada mubram Tuhan dan keputusan macam tu, setakat tu lah. Orang kata ni finalis, tak ada apa dah. Yang disebut sebahagian daripada ketentuan Allah. Tetapi kalau masih lagi dalam qada muallaq, maka perkara itu boleh diubah. Contoh macam mana? Orang tu selalu bersedekah. Dengan sebab dia bersedekah, Allah gandakan rezeki dia. Kerana malaikat doa kepada orang yang bersedekah ni setiap pagi, setiap malam, Allahumma ati munfiqan khalafa wa ati mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang berinfak ni gantian, dan berilah kepada orang yang kedekut ini kehilangan. Tengok maknanya di situ. Dengan sebab dia sedekah, dia dapat. Begitu juga dengan sebab dijaga silaturrahim, hubungan kekeluargaan. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada an yabsutallahu alaihi rizqah wa yunsa lahu fi asarih falyasir rahimah. Siapa yang nak supaya Allah beri rezeki padanya banyak, dan Allah bagi padanya umurnya panjang, maka sambunglah silaturrahim. Ini antara rezeki yang menyebabkan banyak. Cuma ada perbahasan menarik. Rezeki ni kita kena usaha ke kita tak payah usaha? Rezeki. Ada orang kata perbincangan ini telah berlangsung antara Imam Syafi'i dengan tuan gurunya Imam Malik. Imam Malik bagi tahu rezeki ni tak payah usaha. Imam Syafi'i kata kena usaha tu guru baru dapat. Kita tak kerja macam mana nak dapat gaji? Terus senyap. Anak murid pun senyap. Imam Syafi'i balik. Bila balik, dia tengok ada seorang tua yang sedang bawa barang. Kesian. Dia tolong orang tu sampai ke rumah, hantar barang gini-gini. Hasil daripada dia tolong, orang tua ni bermurah hati bagi kepada dia beberapa dirham. Dia kata, ni hujah aku pada tok guru aku. Dia pun pergilah ke kedai.
belilah buah anggur ke buah apa, bawa kat tok guru dia. Sampai kat tok guru dia, tok guru tadi dia ceritalah. Lalu dia pun kata dia bagi hadiah. Bila dia sebut hujah dia betul, Imam Malik senyum. Imam Malik kata, betul hujah anda, hujah saya pun betul. Tengok anggur ni, kau datang kau serah kat aku, aku pun tak usaha. Tak, kadang-kadang kita tengok anak-anak kita, ada orang tu sampai 10 anak, 8 anak, 7 anak. Anak mana dia kerja? Boleh tak kita panggil anak-anak kita umur 8 tahun sampai 8, 9 ni, kecil-kecil semua ni, kita marah dia. Hei anak aku, mau faham tak? Abah ni susah ni, kena kerja gini-gini. Kita tak syarah pun. Kita tak syarah pun. Yang penting bagi dia, waktu makan, ada makan. Waktu minum, ada minum. Kadar tu je. Tapi dia kerja tau. Gemuk-gemuk tau. Kadang-kadang banyak obes. Seorang-seorang. Masya Allah. Cukup makan. Rezeki tuan-tuan. Pelik. Rezeki ni pelik. Cuma ada orang kata jangan kita minta rezeki tanpa kerja. Ada tak minta kerja tanpa kerja? Ada seorang tu dia doa. Ni cerita tasawuf lah. Ya Allah, berilah aku nak ibadat padamu. Berilah aku rezeki, aku tak payah kerja. Tiba-tiba dia kena tangkap. Duduk dalam penjara. Setiap pagi dapat 2 keping roti, setiap petang 2 keping roti. Allah, dia kata. Lama tak tahan. Akhir doa, ya Allah, berilah aku maaf ya, berilah aku ni. Akhirnya baru bebas. Kerja tak nak juga gitu. Rezeki ni tuan-tuan. Jadi yang kita minta kepada Allah, rezeki yang baik, yang halal, dan kalau boleh rezeki itulah yang menjadi jambatan kita ke hari akhirat kelak. Kata Nabi SAW, apa yang kamu letak dalam mulut binimu, fi famim ra'atik, itu pun sedekah. Maknanya konsep rezeki, konsep bukan sekadar kita nak suruh kita dapat rezeki. Tuan-tuan faham satu falsafah ataupun hikmah. Nabi ni, saya pun tak tahu siapa pukul berapa ceramah ni, sejam dah. Boleh 2 jam lagi? Kalau boleh insya-Allah pukul 10 suku kita berhenti. Boleh? Lama dah, sejam dah. Cukuplah. Paling lewat pun 10.30. Paling lewat pun insya-Allah. Pukul 10 pula, 11.30 paling lewat. Nabi sebut kepada sahabat. Nabi sebut satu kalimah. Nabi kata apa? Ni sahabat. Nabi kata tasaddaku, kamu hendaklah bersedekah. Tuan-tuan apa faham makna jangan kamu hendaklah bersedekah? Sahabat ni ada yang kaya, ada yang tak berapa kaya, ada yang okey, ada yang tak berapa okey, ada yang cukup-cukup makan. Maka Nabi SAW bila sebut tasaddaku, sahabat ni jawab, ya Rasulullah, kami ni tak ada apa benda nak sedekah, macam mana? Nabi jawab, bekerjalah kamu dan kemudian bersedekah. Tuan-tuan, dalam realiti hidup kita, kita kerja, kita dapat gaji, kita dapat upah. Upah tu apa benda yang kita kena buat? Nombor 1, makan kita lah. Makan anak bini kita, makan orang yang wajib tanggungan kita, makan minum, pakai dia sesuai. Apa lagi bil-bil yang kita kena bayar? Kalau rumah ke, elektrik ke, air ke, sekarang wifi ke, telefon ke, itu hak kena bayar semua. Apa lagi yang kita kena ada charge? Mungkin minyak kereta tu. Lagi apa lagi yang kita perlu?
Beli barang ni, kedai ni, parking semua sikit. Apa lagi? Semua itu perkara yang asas. Jadi bila kita sedekah? Selepas lebihan daripada itu. Jadi bila Nabi sebut kamu bersedekah, bila mana orang tu kerja niat untuk bersedekah, bermakna segala yang lain dia boleh selesai dah. Itu matlamat. Jadi tak pelik kalau kita tengok budaya zaman Nabi, budaya sedekah, budaya infak, budaya ni hidup mereka tenang. Kenapa? Kerana mereka ni bukan tak kerja. Kenapa? Mereka jalankan tugasan tu dengan baik. Ini cara dalam Islam. Warizqan tayyiba, rizki yang baik. Rizki yang baik ni macam-macam tuan-tuan. Ulama tasawuf ada bahaskan berkenaan dengan kedudukan seseorang. Ada orang tu Allah bagi dia jenis kena kerja. Ada orang tu jenis ibadat dia tu kerja. Maka kekalah ibadat dia kerja tu, jangan duk sibuk nak kerja hak lain. Hak yang kerja ni pula, janganlah sibuk nak ibadat melampau sangat sehingga abaikan kerja. Contoh bahasa mudah begini. Kita tengok Tok Imam. Tok Imam ni dia kerja, dia ada gaji. Bagi dia pergi ke masjid tu kerja dah. Jadi imam tu kerja gini. Kita ni kerja lain. Kerja kita adalah datang pada waktu semayang. Kalau ada masa, marilah waktu semayang. Jumaat wajib lah. Hak lain pun datang. Tok Imam jangan ambil tempat kita. Kita pun jangan ambil tempat Tok Imam. Dalam arti kata lain, kita royak Tok Imam. Saya ingat saya malah kerja dah, saya nak duduk sini je. Tengok Tok Imam bagus, dapat pahala banyak. Saya pun nak zikir banyak, nak. Kita menyebabkan menyusahkan ramai keluarga yang ni. Rugi dah hidup. Tok Imam pula tengok kita mari pakai kereta besar. Dia ada hak jenis MLM ke apa jenis, hak jenis marketing ni. Pakar pula dengan jam-jam mahal ni, galia gini. Tok Imam pun leleh heliu tengok kerja apa Allah tu lah mam. Pandai-pandai melabu lah. Sedap. Tengok saya ni dulu gini. Mam pun naik macam ni. Sanggup pula. Duk sibuk hatu. Akhirnya yang ni terabai. Hak ni tak siapa balik. Akhirnya jadi makmum lah pula. Kita tak nak gitu. Tapi kembangkan apa yang berlaku ni, apa yang ada kena mengena macam tu. Hak ni begini. Baru masyarakat tu hebat. Sebab kullun ya'malu ala syakilati. Katakanlah setiap orang berdasarkan apa yang Allah kurniakan pada dia, kemampuan dia. Maksud saya, Allah telah fitrahkan kita keboleh mampuan kita bidang ni. Kita pergi cebur bidang lain, dia tak lagi. Bukan semua orang boleh buat. Nebo ticana nampak mudah, memang tengok mudah. Tapi nak teba pun 14 tahun lepas dah dia belajar. Satu-satu jadi bulat molek tu. Tak boleh tuan-tuan. Kita orang tengok pun canggung. Allah katamu. Sebab bukan bidang kita. Yang sana pun begitu. Artinya rezeki ni Allah pelbagaikan bidang yang pelbagai, tak semestinya satu dan caranya tak sama. Ini Allah bagi. Baik. Dan yang terakhir sekali, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Kita nak amalan yang Allah bagi pada kita, Allah beri kepada kita ni, biar amalan tu Allah terima. Banyak tak amalan tak terima? Banyak. Kenapa Allah tak terima amalan? Sebab dia buat tu tak betul mengikut syariat. Nabi kalau suruh semayang, apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Mu semayang, mu tengok macam mu tengok aku semayang. Apa maksud? Maksudnya mu kena belajar semayang macam tengok daripada tok-tok guru, daripada ulama, tengok hadis, tengok ni, tengok mazhab, tengok betul, biar betul.
Jangan semayang ikut kita je. Tak sama. Dia ada. Ba haji, ba umrah. Apa kata Nabi? Hadis sahih riwayat Bukhari. Khuzu anni manasikakum fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami haza. Ambillah daripadaku ibadat haji kamu. Kena belajar. Baru Allah terima. Kedua, walaupun betul syariat tu, dia ada satu bab lain, iaitu mesti ikhlas. Dalam ibadat ni bukan kerana orang lain, kerana Allah. Allah sebut, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik biibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharap bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh. Jangan bersekutu dalam ibadat kepada Tuhannya dengan sesuatu. Kita semayang kerana orang, tak boleh. Kerana Allah. Kita masuk masjid, betul lah kita nak ceramah. Kita tengok orang ramai ni sedang tunggu kita. Kita pun masuk lewat, kita pun semayang. Biasa kita semayang untuk 2 rakaat tu 2 minit je. Tapi oleh kerana ramai sangat tengok, kita pun semayang 5 minit. Allah. Lama. Sudah semayang, kita pun naik atas petah. Kemudian MC pun cakap, sebelum saya persilakan kepada penceramah untuk menceramah, saya suka bagi tahu kepada penceramah bahawa semua yang ada dalam dewan ni adalah buta belaka, termasuk saya. Allah kata. Kalau aku tahu gitu, aku semakin cepat. Tak ada guna aku nak nunjuk kau buta, tak nampak. Tengok berubah tuan-tuan. Biar kerana Allah. Dan bila kerana Allah ini, inilah yang disebut ayyukum ahsanu amala, iaitu aswabuhum wa akhlasuhum. Benar-benar betul mengikut piawaian syarak, benar-benar betul mengikut keikhlasan. Dua ni barulah amalan diterima. Orang zaman dulu dia akan doa supaya Allah terima. Allah terima doa. Contohnya kita kata kita puasa. Kita kata apa? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabadh dhama wabtallatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Lepas kita selesai ibadat puasa, kita sebut doa ni. Aku puasa kerana mu je. Dengan mu aku beriman. Atas rizkimu aku berbuka. Telah basahlah anak tekak. Telah hilanglah dahaga dan telah basahlah anak tekak. Dan sabitlah untuk aku ya Allah dapat pahala daripada-Mu, insya-Allah. Kita minta. Kita pergi Mekah buat haji, buat umrah. Last sekali selesai kita angkat tangan dengan linangan air mata, kita doa. Allahumma ja'al hajjana hajjam mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa amalana amalan makbula wa tijaratana tijaratan lan tabur ya aziz ya ghafur. Kita minta. Kita takut kita termasuk dalam golongan kita buat ibadat tapi Allah tak terima. Macam puasa sebagai contoh. Bila kita puasa, kita hendaklah jaga dua perkara. Perkara pertama kita kena jaga ialah jaga daripada segala perbuatan yang membatalkan ibadat puasa kita. Bila kita kata nawaitu sauma ghadin an adai fardhu ramadan hazihi sanati lillahi taala, umpamanya kita puasa. Bila kita puasa, apa benda yang membatalkan puasa? Makan dengan sengaja tak boleh, minum tak boleh, bersetubuh dengan isteri tak boleh. Yang ini kita kena jaga. Alhamdulillah, yang ini banyak yang mereka jaga. Jadi
mereka telah memelihara puasa mereka daripada membatalkan puasa mereka. Betul. Tapi yang kedua yang lebih besar daripada itu ialah menjaga dan memelihara daripada perkara yang membatalkan pahala puasa. Pahala. Sebagai contoh, Nabi SAW menyatakan, kam min sa'imin laisa lahu hazzun illal ju'al atash. Berapa ramai orang berpuasa tak dapat apa saja kecuali lapar dan dahaga. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, man lam yada' qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatah. Siapa yang tak tinggal ucapan keji, bahkan beramal dengannya, Allah tak kisah dengan sebab dia tinggal makan, dia tinggal minum, dia tinggal syahwat. Tak kisah, mana Allah tak nak beri pahala pun. Puasa saja ialah dari segi pahala. Oleh kerana itu, amalan yang dimakbulkan inilah yang selalu kita doa pada Allah. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau nak panjang, boleh rojak dalam buku saya. Inilah doa aku. Doa tadi ada dalam buku ni, dengan takhrijnya sekali, dengan ni ada. Oleh kerana kita dekat nak Ramadan, bagus kalau kita boleh baca buku ni untuk exercise ilmu tentang apa yang boleh, apa yang tak boleh berkenaan puasa. Nak pakai inhaler, nak pakai aimo, nak cabut gigi bulan Ramadan, nak letak minyak apa nama ni, gamak dalam gigi kita, nak buat operation macam-macam. Batal tak puasa kita. Kelebihan tahajud kita pun fahamlah zaman sekarang ni. Kena tahajud, nak tahu macam mana cara Rasulullah buat. Sebagai contoh, masa adalah peliharalah. Ini buku antara yang paling saya sayang. Ini dari segi time management dan quality time, kita kena banyak isi dengan sebaik-baiknya, kerana dengan cara ni lah yang membawa kepada kita kebaikan. Sebab masa ni tuan-tuan, dia tak tunggu kita. Bak orang Arab kata, nartu wa naruhu lihajatina wa hajatu man ashala tanqadi. Kita duk pagi-pagi, petang-petang duk sibuk dengan urusan orang hidup, tak selesai-selesai sehinggalah mati. Baiti jannati, rumahku syurgaku. Kita dengar banyak sangat golak rumah tangga dan seumpamanya, maka kita harap rumah tangga kita jadi rumah tangga yang baik. Macam mana sebenarnya dari segi parenting, dari segi apa, kita sebut dalam buku ni. Hadis 40. Hadis 40 ni kalau boleh jadikan hadis rasmi di rumah kita, kita baca setiap satu hari satu hadis, ataupun di masjid kita yang dikaryakan oleh Imam Nawawi. Garis masa hayat Ar-Rasul, ni buku paling latest saya ataupun terakhir. Saya tulis buku ni semata-mata nak beri satu pendekatan baru dalam persembahan tentang sirah Nabi berdasarkan garis masa Nabi. Kita tahu, tapi kita tak tahu umur berapa, masa mana, tempat mana, kita tak tahu. Macam saya contoh, Nabi pergi perang Badar, bila tak tahu, kat mana tahu, macam mana tak tahu. Nabi perang Uhud, macam mana pula. Nabi buat Hajjatul Wada', Nabi janji suluh Hudaibiyah, kita tak berapa tahu sangat. Jadi caranya ringkas. Yang ini garis masa, pelang masa dia, tahun bila gini-gini. Bawah ni penerangan dia, satu persatu. Sebelah ni peta kat mana berlaku peristiwa tu. Jadi kita buat 4 dahak lalu, 3 dahak lalu, supaya orang faham, oh ini keadaan Rasulullah. Dan bila saya tengok macam tu, sampai umur Nabi wafat 63 tahun 4 hari, kita tengok dia isi umur dia selepas dirasulkan dia penuh dengan kebaikan. Dia 23 tahun, setepatnya 22 tahun 2 bulan 23 hari begitu. Apa yang dia buat dalam masa tu dakwah. Dia bukan teori, dia praktis. Dia bukan tunjuk, tapi dia buat. Dia bukan gambarkan, tapi dia laksanakan. Bila sebut akhlak baik,
Cukup Aisyah kata kana khuluquhul Quran, adalah akhlaknya Quran. Jadi buku ni sebenarnya adalah antara buku yang terbaru kami dan telah banyak diedar di seluruh Malaysia. Saya harap kita dapat faham sunnah Nabi, sirah Nabi dengan sebaiknya, barulah kita lebih kenal Rasulullah SAW. Dan buku yang terakhir, Salam Terakhir, ini buku sempena kematian anak saya. Anak saya meninggal dunia tahun lepas, bulan Oktober, akibat sakit kanser. Jadi sebenarnya saya tulis masa dia hidup lagi lama, saya tulis daripada dia kecil. Sampailah dia mati, saya tambah-tambah dan saya tanya dia apa makna seumpamanya. Tapi dia lebih kepada seorang bapa kepada anak dia lah, itu saja. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, bahasa saya guna tidak sesuai dengan khalayak sini, terkasar dan terguris. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din, alimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.